Balik semula lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang ke taklimat persediaan peperiksaan akhir fizikal Februari 2023 di kampus Seremban. Saya Tun Zafarina Mustafa Al-Bakri, penolong pentas akademik bagi UiTM kampus Seremban. Untuk makluman, taklimat ini diadakan secara fizikal bagi pelajar baru yang baru masuk pada untuk sesi 20224, dan bagi pelajar lama kami mohon untuk mengikuti taklimat ini secara online di digital. Ini merupakan garis masa bagi sesi Oktober 2022 sehingga Februari 2023. Yang pertamanya, cuti ulang kaji akan berlangsung pada 30 Januari sehingga Februari 2023. Seterusnya, peperiksaan akhir Februari 2023 akan bermula pada 7 sehingga 21 Februari 2023. Seterusnya, keputusan penilaian akademik Februari 2023 ini akan diumumkan pada 10 Mac 2023. Seterusnya, bagi pelajar yang layak, mereka boleh memohon rayuan semak semula dan juga rayuan meneruskan pengajian pada bermulanya daripada keputusan diumumkan sehingga 24 Mac 2023. Untuk makluman, peperiksaan akhir ini akan dijalankan di arah 9 FSPPP. Sehubungan dengan itu, kami mohon pelajar untuk hadir awal kediaman peperiksaan sekurang-kurangnya 1 jam sebelum waktu mula peperiksaan. Ini kerana sebab kita takut ada apa? Sebab nak naik lift kan, takut stuck dekat lift tu. Bagi untuk semester ini, peperiksaan dijalankan selama 4 hari sahaja, dari hari Isnin hingga hari Khamis. Kerana sebelum ini peperiksaan dijalankan dari Isnin hingga Ahad. Tapi kita mengikut saranan JPT menerusi dasar frame peperiksaan di setiap awam telah diumumkan mengatakan tiada peperiksaan dijalankan pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Seterusnya, hal ehwal peperiksaan atau penilaian akhir ada 3 fasa, iaitu sebelum peperiksaan, semasa peperiksaan dan juga selepas peperiksaan. Sebelum peperiksaan akhir, kalau anda ingat pada awal semester dulu, semasa sesi MDS, ada dinyatakan oleh Cik Umi, ini adalah perkara-perkara penting sebelum peperiksaan akhir. Yang pertama, pada awal semester anda semua telah daftar khusus, dan untuk yuran pengajian ini, tarikh akhir adalah pada 27 Februari 2023. Mohon anda semua untuk membayar yuran. Ini kerana sekiranya tak mau bayar, akan mengalami sekatan untuk menyemak keputusan penilaian akhir pada 10 Mac. Maksudnya nanti tak boleh nak tengok keputusan exam lah. Yang kedua, validasi kursus juga, prosesnya telah dijalankan. Yang ini penting untuk menyemak kod apa yang anda belajar sepanjang semester. Dan yang ketiga, cetak penyata kelayakan menduduki peperiksaan. Yang keempat, rujuk jadual waktu peperiksaan muktamad. Yang kelima, buat persiapan peralatan atau keperluan menjawab peperiksaan. Yang keenam, patuhi peraturan sasiah rupa diri. Inilah keperluan peperiksaan akhir, semak jadual dan tempat peperiksaan, datang awal 1 jam sebelum peperiksaan bermula, berpakaian mengikut sasiah rupa diri pelajar semasa peperiksaan akhir, dan juga anda wajib membawa kad pelajar serta slip peperiksaan. Ini adalah sasiah rupa diri pelajar semasa peperiksaan bagi kampus Seremban sahaja. Saya ulangi, bagi kampus Seremban sahaja, bagi pelajar FSR dan juga FSKM. Untuk perempuan, siswi anda harus wajib memakai baju kurung dan juga kasut bertutup. Dan bagi siswa, boleh pakai baju kemeja atau t-shirt berkollar, tak-in, seluar slack sahaja, jeans tidak dibenarkan dan juga kasut bertutup.
Okay, ini adalah contoh pakaian yang tidak dibenarkan. Macam tadi siswi hanya boleh pakai baju kurung kan? Okay, seluar tak boleh pakai. Dan yang lelaki ni tidak dibenarkan sebab baju tak in. Ada yang pakai jeans dan baju korporat pun kita tak benarkan jugalah dengan baju batik. Mohon semua pelajar mengikut siasat rupa diri yang telah ditetapkan oleh pihak HCA. Ini kerana takut mengganggu kamu nak masuk dewan nanti. Okey, ini adalah contoh slip menduduki peperiksaan juga pelajar. Saya nak tanya kat dalam ni, dah cetak slip menduduki peperiksaan atau belum? Belum. Siapa yang dah? Seorang pun belum. Okey, jadi lepas ni boleh mencetak. Dan anda kena tengok juga adakah kod tu sama tak macam kod yang anda belajar sepanjang semester ni. Kita takut rupanya kod tu lain. Okey, untuk semasa peperiksaan akhir, yang pertama macam saya cakap tadi, bawa slip kelayakan menduduki peperiksaan, mematuhi peraturan sosial rupa diri, peperiksaan yang telah ditetapkan oleh kampus HCA kampus Seremban. Yang ketiga, patuhi arahan ketua pengawas sepanjang peperiksaan. Dan yang keempat, mengisi maklumat pada slip kedatangan peperiksaan dan juga buku jawapan. Okay, ini adalah contoh buku jawapan yang anda akan gunakan nanti. Bagi semester ini buku jawapan adalah color kuning. Nanti anda boleh isi, kalau kat situ kalau boleh nampak ada chalk nombor meja. Yang belah kanan tu examination slip, maksudnya anda akan tulis maklumat di situ dan juga nombor meja. Depan dengan belakang tu kena samalah. Jangan tak sama pula. Ini memudahkan untuk pihak kami menyemak kehadiran. Okay, seterusnya ini adalah additional answer booklet. Sekiranya yang kuning tadi tu dah penuh, kan banyak sangat yang anda jawab tak cukup, boleh minta additional answer booklet ni. Okay. Semasa peperiksaan akhir, ini adalah perkara-perkara yang tidak dibenarkan semasa anda menduduki peperiksaan. Pertama, meniru. Ini macam biasalah. Daripada sekolah mana-mana pun kita tidak dibenarkan meniru kan. Diharapkan tiadalah cubaan toyol ke apa sahaja yang anda boleh sorok kerana ini memberi kesan yang tidak baiklah untuk anda. Membawa masuk nota, membawa masuk elektronik device, berkomunikasi atau mengganggu ketenteraman pelajar lain. Harap anda tak mengganggu kawan-kawan sebelah atau cuba untuk communicate. Saya tahu ada cara-caranya kan. Main-main mata, tolak TV ke kan. Kita tahu tu cubaan-cubaan tu. Diharapkan anda yang pelajar sekarang ni tak adalah tak buat perkara-perkara tersebut. Sekiranya tertangkap, pelajar akan dihadapkan ke jawatan kuasa tertatib dan jika disabitkan kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman seperti Kaedah 48 Akta 174. Sebab sebelum ni online kan. Jadi mungkin kita tak tahulah masa online tu anda meniru atau tidak kan. Yang untuk pelajar-pelajar sebelum ni. Jadi ni dah fizikal. Mohon anda semua mengikut. Ini yang tadi sekiranya tangkap, pelajar akan dihadapkan ke jawatan kuasa tertatib. Ini adalah Kaedah 8 Akta 174. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atau suatu kesalahan tata tertib boleh dikenakan mana-mana satu hukum yang berikut atau mana-mana dua atau lebih hukuman itu disatukan sekali, iaitu amaran, denda tidak lebih daripada RM5, pengantungan daripada mana-mana daripada atau kesemua kemudahan institusi selama tempoh yang ditentukan, pengantungan daripada mengikuti kursus pengajian di institusi selama tempoh yang ditentukan, penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan, penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditentukan, dan last sekali pembuangan daripada institusi oleh pihak berkuasa tata tertib. Okay, ini adalah Peraturan Perkeliling Akademik UiTM bilangan 11 2013, syarat tambahan kemasukan ke program sarjana muda bagi graduat diploma Asasi Universiti Teknologi Mara. Ini kita merujuk kepada pelajar diploma lah. Mesyuarat Senat 176 pada 17 April 2013 telah meluluskan syarat tambahan
menghalang kemasukan ke program sarjana muda, mod pengajian sepenuh masa bagi graduan lepasan diploma atau asasi UiTM yang pernah dijatuhkan hukuman bagi kesalahan tanpa mengambil kira pencapaian akademik pelajar bermula pengambilan September 2013. Ya, definisi kesalahan serius itu ialah hukuman tata tertib minimal digantung dari pengajian status DG hingga ke hukuman maksimal dibuang iaitu status DS dari UiTM pada satu semester pengajian. Okay, ini adalah rumusan situasi semasa peperiksaan. Okay, ini penting untuk ambil maklum. Yang pertama, semak butiran kertas soalan dan isikan maklumat dari anda seperti nama, nombor pelajar, program dan mengisi slip kehadiran. Maksudnya bila dah dapat kertas soalan tu, mohon untuk cek adakah ini kod khusus yang anda ambil, takut terambil kod yang lain kan. Sekiranya bukan kod tersebut, anda boleh maklumkan pengawas dalam dewan. Yang ketiga, pastikan mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh ketua pengawas peperiksaan di dewan peperiksaan. Pastikan anda tidak melakukan perkara yang ditegah semasa menduduki peperiksaan akhir seperti melakukan peniruan, plagiat atau membawa masuk nota untuk cubaan meniru. Okay, seterusnya, telefon bimbit hendaklah dimatikan dan diletakkan di bawah meja. Ini mohon semua maklum, masuk dewan je terus off handphone dan letak bawah meja. Sebab sekiranya ada masih letak atas meja ke dalam poket ke, kita itu untuk mengelakkan ditegur oleh pengawas lah. Okay, yang keenam, pastikan skrip jawapan, kertas jawapan OMR, true and false telah dikutip oleh pengawas sejurus peperiksaan tamat. Pelajar hanya dibenarkan membawa keluar kertas soalan sahaja. Okay, ini adalah soalan-soalan lazim yang selalu berlaku lah. Okay, contoh yang pertama ni, apakah yang perlu saya lakukan sekiranya kad pelajar saya hilang? Okay, sekiranya kad pelajar anda hilang sebelum peperiksaan, pelajar hendaklah melaporkan kehilangan di Pejabat Polis Bantuan UiTM untuk membuat kad pelajar yang baru. Okay, kalau semasa peperiksaan kad tu hilang, anda boleh maklumkan segera kepada pihak kami lah, pihak HCA, untuk mendapatkan kebenaran bertulis menduduki peperiksaan. Pelajar dikendaki melaporkan kehilangan kad di Pejabat Polis Bantuan UiTM untuk membuat kad pelajar yang baru. Okay, yang kedua, soalannya, apakah yang perlu saya lakukan sekiranya penyata kelayakan menduduki peperiksaan saya hilang atau tidak boleh mencetak sedangkan peperiksaan saya akan bermula sebentar lagi. Okay, apa yang anda boleh buat semasa hari peperiksaan tu, pelajar perlu segera pergi melaporkan ke Pejabat Hal Ehwal Akademik untuk mendapatkan kebenaran bertulis menduduki peperiksaan. Sebab kalau tak, anda tak boleh masuk dewan. Yang ketiga ni, bagaimanakah prosedur menduduki peperiksaan untuk pelajar rabun atau buta? Okay, ini selalunya pelajar yang berkenaan akan membuat permohonan rasmi kepada pihak HCA sebelum exam lah pada awal semester, kerana ini perlu disokong dan diluluskan oleh pihak rektor. Okay, seterusnya ini pemberian status XX dan YY. Mungkin ini asing lagi bagi anda, cuma harap anda boleh ingatlah apa beza XX dan YY ni. Okay, contoh sebelum tarikh peperiksaan kan, anda disahkan oleh doktor tak sihat, contoh anda demam, positif COVID atau mana-mana sakit dan tak boleh ambil exam pada hari tersebut. Jadi mohon untuk pelajar maklumkan pensyarah yang mengajar dengan segera dan perlu menghantar dokumen yang diperlukan oleh HCA. Jangan anda senyap je sebab saya pasti anda semua ada nombor telefon pensyarah kan. Jadi misal kata hari tersebut tak fit ataupun hari sebelum tak fit, maklumkan kepada pensyarah dengan segera. Kerana pelajar perlu mengisi borang permohonan untuk tidak memiliki peperiksaan disertakan dokumen berkaitan atau pengesahan doktor. Ini perlu dimajukan kepada HCA sebelum tarikh penilaian akhir bagi suatu kod khusus tersebut. Anda boleh lampirkan MC. Okay, ini adalah borangnya.
Pada hari peperiksaan, maksudnya peperiksaan pagi ni dan anda demam dan anda tak sempat nak maklumkan, anda tak pergi lagi klinik kan, jadi tak ada MC. Tapi yang penting anda maklumkan kepada pensyarah dan lepas tu pergi klinik dapat MC, dan kemudian boleh hantar CJ sakit tersebut kepada BHCA. Pelajar maklumkan kepada pensyarah akan maklumkan kepada kita dengan segeralah. Bagi dua kes tersebut yang saya maklumkan tadi sebelum atau pada hari peperiksaan akhir, sekiranya anda memaklumkan kepada pihak kami mengisi borang dan juga memberikan dokumen sokongan seperti CJ sakit tadi, pelajar sekiranya permohonan itu diluluskan, pelajar akan diberi status XX, iaitu tidak menduduki peperiksaan dengan kebenaran bagi kod khusus tersebut. Sekiranya anda diluluskan, anda akan diberi status XX dan ini tidak akan diambil kira dalam CGP anda pada semester ini. Maksudnya tak kira lah untuk pengiraan CGP itu. Namun ini untuk pelajar semester akhir. Sekiranya pelajar yang diberi status XX adalah semester akhir, pelajar boleh memohon untuk menduduki peperiksaan khas takluk kepada syarat-syarat peperiksaan khas pada Perkara 2.26 Peraturan Akademik UiTM. Namun untuk pelajar yang bukan semester akhir, pelajar perlu mendaftar semula kod khusus tersebut. Maksudnya kod yang dapat SS tu pelajar baru perlu ambil pada semester hadapan. Yang keempat, tidak hadir tanpa kebenaran. Pelajar tidak menduduki penilaian akhir atau peperiksaan akhir tanpa sembarang sebab. Maksudnya exam hari pagi tu atau petang anda tak maklumkan kepada pensyarah mengajar ataupun HCA, maksudnya tidak ada maklumat langsung daripada pelajar. Pelajar ini akan diberi status YY, iaitu tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran yang telah diberi sebelum ini, tidak akan diambil kira dan membawa kegagalan kod khusus tersebut. Jadi kod khusus ni akan status YY dan akan dikira untuk CGPA semester ini. Maksudnya YY ni akan memberi kesan kepada awak punya pointer lah untuk semester ni. Bayaran pemprosesan sebanyak RM100 dikenakan untuk setiap kod khusus yang diberi keputusan YY. Maksudnya kiranya satu kod tu 100. Kalau hari tu ada kod dan anda diam je tak bagi makluman apa-apa kepada pensyarah ataupun HCA, dua kod masuk 200 lah untuk iuran pemprosesan. Dan pelajar perlu mendaftar semula kod khusus tersebut pada semester. Inilah selepas peperiksaan akhir, setelah keputusan peperiksaan rasmi diumumkan pada 10 Mac 2023 kan. Anda boleh melihat dan cetak keputusan peperiksaan. Kita mohon untuk semua pelajar, bila semak tu download lah. Jangan nanti bila dah habis tempoh tu call HCA, saya sempat nak print keputusan peperiksaan. Yang kedua, sekiranya anda dah tengok keputusan macam tak puas hati, sepatutnya saya boleh dapat A, kenapa saya tak B kan? Anda bolehlah memohon rayuan semak semula keputusan bagi kod tersebut sekiranya layak. Dan ketiga, mohon dan menduduki peperiksaan khas jika layak. Yang ini kepada pelanggan berat. Keempat, rayuan meneruskan pengajian sekiranya layak. Tadi yang semak tu boleh semak macam biasa di studio pada 10 Mac 2003. Muat turun fail PDF dan mencetak untuk simpanan rekod pelajar. Anda boleh mohon semak semula. Ini bagi kod yang ada peperiksaan akhir dan bagi status gagal dan mengemukakan rayuan meneruskan pengajian, kecuali pelajar yang berstatus D1, D2 dan pelajar yang pernah diluluskan rayuan meneruskan pengajian pada sebelum ini.
Ini adalah soalan-soalan lazim bagi untuk selepas peperiksaan akhir. Yang pertama, apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya tertinggal keperluan peperiksaan di luar tempat peperiksaan semasa peperiksaan berlangsung? Pelajar hendaklah mengangkat tangan dan mohon kebenaran untuk mengambil keperluan di luar tempat peperiksaan dan diiringi. Ini semasa peperiksaan akhir. Yang kedua, adakah saya masih boleh menduduki peperiksaan sekiranya saya hadir selepas 30 minit peperiksaan berlangsung? Jawapannya tak boleh. Jadi anda kena datang awal 30 minit sebelum exam lah. Yang ketiga, sekiranya saya terbawa buku atau helaian buku jawapan selepas peperiksaan tamat, bolehkah saya menghantar buku helaian jawapan tersebut? Tak boleh. Maksudnya dah keluar dewan dah tak boleh hantar lah. Yang keempat, soalannya, bolehkah saya membuat rayuan semak semula sekiranya saya tidak berpuas hati dengan grade atau keputusan kod khusus yang tiada peperiksaan akhir? Saya nyatakan tadi, untuk rayuan semak semula hanya untuk kod-kod yang ada peperiksaan akhir sahaja. Nombor 5, bolehkah saya membuat rayuan semak semula sekiranya saya tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaan khas atau peperiksaan intersesi? Untuk peperiksaan khas atau peperiksaan intersesi ni anda tidak boleh membuat rayuan semak semula. Saya nak tanya kat sini lah, siapa yang pernah tengok buku peraturan akademik? Siapa pernah tengok kat lain? Tak pernah tengok? Masa taklimat MDS ada dinyatakan untuk download kan? Lepas tu tak download Kenapa tak download? Untuk makluman, buku peraturan akademik tu sepatutnya seorang pelajar dia perlu simpan satu. Sebab apa-apa isu kita akan rujuk. Itu kira kitab kita lah. Apa saja isu kita memang, saya pun akan rujuk kat situ. Dan sepatutnya student pun kena download lah. Kali nak habis semester, tengok pun tak pernah jadi saya harap lepas ni boleh pergi kat website HCA, boleh download buku peraturan. Sebab saya tak nak lah nanti apa-apa isu awak tanya HCA. Tapi sebenarnya sepatutnya saya tanya HCA, rujuklah dulu buku peraturan tu kan. Yang ini selepas peperiksaan macam tadilah, untuk RSS atau RMP. Untuk yang kedua perkara ni memang 4 hari lepas keputusan peperiksaan akhir diumumkan. Jadi bila keputusan diumumkan pada 10 Mac, jadi pengumuman RSS tu 14 hari, 10 sehingga 20 Mac. Dalam masa 12 hari tu je yang anda boleh buat permohonan. Seterusnya, pelanggaran kaedah tata tertib pelajar bersabit dengan peperiksaan dan penilaian. Pelajar yang didapati bersalah di bawah kaedah institusi pelajaran tata tertib pelajar 76 akan dihukum mengikut keputusan pihak berkuasa Lembaga Tata Tertib Universiti. Pelajar yang disabitkan kesalahan diikut keputusan Lembaga Tata Tertib Universiti boleh diberi grade F gagal dengan status FD oleh pihak Senat. Yang ketiga, pelajar yang telah terbukti melakukan plagiarism dalam projek ilmiah atau tugasan akan digagalkan dalam kursus tersebut dan diberi grade F dengan status FD oleh Senat. Ini adalah status akademik pelajar selepas anda mengambil peperiksaan kan. Setelah pensyarah marking dan markah, dan ini adalah keputusannya lah. Yang pertama, lulus untuk meneruskan pengajian pada semester berikutnya. Tamat, berjaya menamatkan pengajian di UiTM, ini untuk pelajar semester akhir. Diberhentikan bermaksud diberhentikan pengajian di UiTM dan D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Ini yang saya nyatakan tadi. Untuk status peperiksaan kita ada XX, YY dan juga ZZ. Untuk XX ni kebenaran tidak menduduki peperiksaan dengan kebenaran lah. Contoh yang kecemasan tadi ataupun sakit dan perlu kemukakan dalam tempoh 24 jam dari tarikh peperiksaan kod berkenaan. YY ni pula tidak hadir peperiksaan tanpa kebenaran dan setiap kod akan dikenakan RM100. Dan yang ini ZZ. ZZ ni tidak dibenarkan
memasuki peperiksaan akhir bagi kod yang mempunyai peperiksaan akhir atau tidak diberi markah penilaian bagi kod yang tiada peperiksaan akhir. Setiap kod khusus ZZ ini akan dikenakan bayaran perprosesan sebanyak RM100 dan perlu ambil kod ini pada semester berikutnya. Okay, untuk ZZ ni adalah untuk yang ada masalah kehadiran. Kehadiran yang tidak cukup 80% tu kan. Okay, kita ada fasa-fasa dia dan untuk mendapatkan status ZZ ni akan ditentukan dalam sesi temu bual, jawatan temu bual dan juga pelajar lah. Okay, menyemak keputusan akhir, keputusan peperiksaan, ni yang tadilah. Okay, untuk rayuan semak semula, satu kod untuk semak tu bayaran pemprosesan adalah sebanyak RM50. Dan bila keputusan RSS ini keluar, jadi keputusan ini adalah muktamad. Jadi pelajar kena terima keputusan tersebut sama ada keputusan itu adalah kekal ataupun berubah. Okey, bagi rayuan meneruskan pengajian, pelajar yang dapat status D1 dan D2 tidak layak merayu. Yang boleh membuat permohonan RMP ni yang dari D3 hingga D7 sahaja. Dan keputusan bila pelajar memohon, keputusannya akan ditentukan oleh Jawatan Akademik Negeri sahaja. Dan Jawatan Kuasa Akademik Negeri ni, JAN, berkuasa untuk meluluskan atau menolak permohonan pelajar. Ini bagi pelajar yang gagal sesuatu kursus. Untuk makluman, semua pelajar perlu mengulang kursus sehingga lulus. Ini kerana sekiranya anda gagal, ini akan memberi kesan kepada pendaftaran kursus untuk semester depannya. Kerana menyimpang maksudnya akan mengganggulah pelan pengajian yang anda yang ditetapkan oleh anda. Contoh masalah indeks, bilangan unit kredit yang berlebihan, anda terpaksa menggunakan kod khusus tersebut. Maksudnya semester lepas anda gagal kod ABC, anda kena ambil kod ABC itu pada semester depan, tapi disebabkan unit kredit yang berlebihan, kod tersebut, satu kod untuk semester depan tu anda kena gugurkan. Jadi mungkin ini berkemungkinan anda memanjangkan tempoh pengajian. Mungkin anda terpaksa pengajian sepenuh masa berlanjut. Maksudnya terpaksa extend lagi satu semester atau dua. Tengoklah anda punya keputusan macam mana kan. Dan hanya 3 kali percubaan saja yang dibenarkan. Sekiranya dah 3 kali repeat pun masih gagal, pelajar akan diberhentikan dari pengajian. Dan sekiranya ingin menyambung pengajian, pelajar boleh membuat rayuan meneruskan pengajian sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Sebab kita ada pelajar, dia gagal, dia layak mohon RMP dan diluluskan oleh Jawatan Kuasa Akademik Negeri tadi tu kan. Bila semester depan dia sambung, dia masih lagi gagal. Tapi dia nak mohon RMP walaupun dia dapat D3, D4 layak untuk RMP, tapi tak boleh lah sebab dia kali kedua. Sebab ramai pelajar nak mohon kali kedua, kali ketiga pun ada. Okay, sekiranya RMP tersebut diluluskan, pelajar akan diberikan status SML macam saya cakap tadi lah. Yuran mengikut kadar pelajar separuh masa. Yuran lebih mahal untuk SML ni. Okay, ini saya ingatkan kembali. Untuk anugerah dekan, pengurnian akademik, kita ada anugerah dekan, anugerah Chancellor. Untuk anugerah dekan ini adalah anugerah kepujian kepada pelajar yang memperolehi PNG minimum 3.50 bagi sekurang-kurangnya 12 unit kredit, tidak termasuk kursus berbentuk lulus atau gagal pada sesuatu semester. Okay, yang ini anugerah Naib Chancellor ANC adalah anugerah kepujian kepada pelajar yang telah menamatkan pengajian dengan memperolehi anugerah dekan pada setiap semester sepanjang tempoh pengajian di universiti kecuali semester latihan industri sekiranya ada. Jadi untuk saudara-saudari yang baru ni, jadi bolehlah kita target untuk dapat anugerah dekan. Sebab sayang kalau first semester tak dapat dekan,
The next semester tu anda dapat dekan, tapi sayanglah tak boleh dapat anugerah Net Chancellor ni. Okay, seterusnya bagi peperiksaan atau penilaian khas, kita ada pindaan dalam buku peraturan akademik. Okay, 1.90 pentaksiran akhir. Pentaksiran akhir ni adalah pentaksiran formatif atau kognitif dilaksanakan pada minggu yang sama dengan peperiksaan akhir. Bagi penilaian khas pula adalah pentaksiran akhir bagi kursus yang diambil secara ulangan oleh pelajar bergraduat yang gagal atau tidak menduduki pentaksiran akhir dengan kebenaran untuk membolehkan mereka menamatkan pengajian. Seperti yang saya maklumkan tadi, penilaian khas, peperiksaan khas hanya untuk pelajar yang akan bergraduat sahaja. Okay, ini memang tengah dalam buku peraturan. Okay, dah nak habis dah. Okay, ini nasihat saya lah sebelum menjalani peperiksaan akhir untuk anda semua. Yang pertama, mohon untuk mengatur jadual harian dengan baik. Saya percaya semua dah dapat jadual exam kan? Okay, jadi anda semua boleh mengatur jadual masing-masing lah. Okay, yang kedua, dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Walaupun nak stay up, pastikan rehat cukup. Sebab ada pelajar tak tidur pun. Esok paper dia, malam ni dia stay up. Bila masuk dewan exam dengan mata merah semua kan, tiba-tiba dia nak jawab tak boleh, dia blank. Jadi rugi untuk anda lah. Okay, yang ketiga, jaga pemakanan dan kesihatan. Okay, contoh esok exam, malam ni janganlah makan pedas kan. Contoh anda sakit perut dah mengganggu untuk menjawab exam. Yang keempat, pastikan solat 5 waktu terjaga. Melakukan solat hajat dan baca Al-Quran serta berdoa. Maksudnya kita sebelum subuh tu bangun awal, solat hajat kan. Ataupun sebelum tidur, solat hajat. Yang keenam, sentiasa berusaha dan tidak putus asa sebelum peperangan lah kita panggil kan. Ataupun peperiksaan ini selesai. Yang ketujuh, anda dah usaha, anda dah buat yang terbaik. Selepas tu, kita boleh bertawakkal dan redha. Saya pasti ini semester pertama kan. Semua kena usaha baik-baik. Saya nasihatkan atas pengalaman saya sendiri lah kan. Semester ni sangat penting. Ini akan menentukan anda punya momentum untuk semester hadapan. Kan? Bila anda semester ni, anda score, anda lebih semangat lah untuk next semester tu kan. Jadi tak ada isu. Contohlah ada kod untuk next semester tu ada kod yang susah. Misal kata semester ni pointer anda dah tinggi. Jadi dia tak adalah menjejaskan anda punya CGPA. Kan? Itu yang penting sebenarnya. Okay, ini akan ditampal di Dewan Exam, peraturan. Okay, itu sahajalah. Saya ucapkan selamat maju jaya untuk anda semua. Okay, teruskan perjuangan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada soalan ke nak tanya? Tapi saya mohon tolonglah peraturan akademik itu boleh download lah. Anda print pun tak apa. Kan boleh baca. Mana kita tahu kan anda ada isu-isu. Janganlah dah habis semester, dah habis pengajian pun tak pernah tengok. Nanti apa-apa isu, ICA juga dipersalahkan. Padahal kami dah maklum kan. Dan misal kata anda apa-apa masalah, jangan silu takut ke nak HA je HA tu. Semua baik-baik. Contoh Puan Hafizah, makan orang pun. Tak jumpa saya sendiri boleh, tak ada masalah. Kan, apa-apa kami nak terbaik lah kan. Jadi apa boleh je tanya. Tapi janganlah minta duit kat saya pula. Kurang-kurang. Ada soalan tak? Tanya kemusykilan di hati. Ada tak? Yang adik yang depan ni ada kan? Ni bertolak-tolak ni. Tak ada. Jadual start kan? Belum? Belum dapat lagi. Dekat student portal tak keluar lagi lah. Belum nanti lepas ni boleh cetak slip peperiksaan tu lah.
Ada soalan tak? Tapi kalau malu nak tanya kat sini, keluar tak? Sebab tadi ada QR code untuk Q&A session. Q&A nanti kami boleh jawab kat situ. Ya, itu. Boleh scan kalau malu kan, apa-apa nak tanya. Ada soalan tak? Tak ada? Saya mohon saksian rupa diri tu perempuan baju kurung. Saya mohonlah berapa paper je kan, baju kurung. Dah keluar dewan tu nak keluar bolehlah tukar balik seluar. Apa? Sebab sebelum ni kita ada isu perempuan pelajar perempuan pakai seluar. Tapi seluar yang dipakai tu ketat. Jadi mengganggu pandangan pelajar-pelajar yang sekeliling. Kita nampak isu ni kecil tau, tapi memang ada isu lah. Dia mengganggu kawan-kawan lelaki ke perempuan samalah mengganggu. Nanti dia fokus kat awak je. Macam mana nak jawab soalan kan? Sebab dia pernah jadi, bukan tak pernah. Dan lelaki handsome nak jawab exam. Kena nak jawab exam kan? Aku malam tadi stay up kan. Tapi muka kenalah segar, janganlah masuk dalam exam tu muka kuyu je mata, sayu je kan. Kena semangat dek, semangat. Tahu, senyum, yang lelaki ni pun sama, kemas. Rambut tu bagi kemas-kemas sikit. Tahu. Sebab kita nak menjawab ni, kawan-kawan awak tengok awak pun wah semangat nak jawab exam. Macam itulah. Ada lagi tak? Ada yang mohon tadi nak keluar 3.5, siapa tadi? Siapa? Saudara Akmal. Nak habis dah Akmal. Kalau tak ada apa, itu saja taklimat saya. Nanti boleh subscribe itulah UHA UNM Kampus Seremban 3 untuk tengok balik. Ada soalan ke? Office untuk di bumi masih. Siapa yang tanya? Aisyah, itu. Aku tak payah. Sudah tak payahlah. Okay, untuk makluman slide ni nanti saya minta pegawai saya untuk emailkan lah. Bisa kata untuk rujuk semula kan, boleh rujuk. Dan kalau ada soalan nak telefon, boleh telefon je lah pihak kami. Nak datang pejabat HCA pun boleh. minta orang jaga diri lah. Kalau nak healing kat PD ke apa ke, jaga keselamatan. Apa semua. Ya, kita mohon juga kepada semua pelajar untuk jaga diri, jaga keselamatan. Saya tahu nanti ada minggu ulang kaji kan. Jangan anggap minggu ulang kaji tu untuk pergi bersukaria boleh. Nak sukaria boleh sebelum exam, tapi kita mohon untuk jaga kesihatan lah. Dan kita faham juga virus tu masih ada. Masing-masing jaga diri lah. Kan? Itu saja kot untuk dari pihak saya. Ucapkan terima kasih dan kami ucap selamat maju jaya untuk semualah. Dan kami semuanya gembira dengan kehadiran anda semua. Dan ini merupakan kali pertama kita buat peperiksaan fizikal lah selepas pandemik tu. Jadi bila anda semua masuk ni kita rasa alive lah. Kalau tak kampen ni sunyi je kan. Terima kasih kerana menceriakan hari-hari kami di HCA. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurai. Boleh tutup